Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Menjadi persoalan hari ini ialah sebagaimana sebenarnya kejadian ataupun penemuan 170 juta ringgit membabitkan siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram Ismail Sabri Yaakob. Yang menjadi tanda tanya ataupun persoalan ramai netizen ialah macam mana SPRM boleh tahu. Tentunya Anda pun mahu tahu kan? Saya pun nak tahu juga macam mana SPRM boleh hidu duit itu wujud, jongkong emas itu wujud, dan lebih penting lagi, siapa yang laporkan. SPRM hanya akan buat tindakan susulan kalau ada yang lapor. Itu sebabnya konten kali ini kita coba rungkai bagaimana wang 170 juta ringgit boleh terdedah, dan ini adalah antara spekulasinya. Sebelum kita teruskan, jangan lupa siapa yang ada kencing manis, gout, dan tinggi darah. Saya tak jual ubat, saya hanya kongsi kepada Anda satu produk yang sangat bermanfaat. Sudah ramai orang yang guna, ramai yang sembuh, dan harganya sangat murah sekarang memandangkan promosi raya dan Aidilfitri. Beli cepat selagi stoknya masih ada dan murah. Bagaimana wang 170 juta ringgit boleh terdedah? Ini adalah antara jawabannya. Pelbagai andaian telah dibuat oleh pelbagai pihak. Bagaimana SPRM boleh menjejak simpanan wang tunai 170 juta ringgit dan jongkong emas di sebuah kondo safe house yang dikaitkan dengan Perdana Menteri ke-9, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Ada yang kata ia berlaku kerana ada pegawai yang berpaling tadah. Ada juga yang berkata kerana kecekapan intipan SPRM, dan ada juga yang berkata ia adalah hasil dari kesilapan pasukan Datuk Seri Ismail Sabri sendiri. Namun yang paling menarik adalah dakwaan ia berlaku akibat dari kesilapan pasukan Ismail Sabri yang tidak sabar mahu menukar wang tunai itu ke dalam bentuk aset. Kes Ismail Sabri terdedah kerana pegawai beliau tidak sabar. Sudah tidak sabar nak jadikan kes 170 juta sebagai aset dengan membeli rumah banglo bernilai 20 juta ringgit cash, dakwa seorang aktivis media sosial di TikTok. Benarkah dakwaan itu? Kalau benar, memang terbuktilah orang-orang yang terlibat ini memang mempunyai hati yang tak baik. Kabar angin tersebar kononnya seorang bekas pegawai kanan Ismail Sabri telah membeli sebuah banglo dengan harga 20 juta ringgit secara tunai. Nak beli gula-gula bernilai 10 ringgit tunai pun susah untuk rakyat biasa. Ini 20 juta ringgit sebuah banglo secara tunai. Ini satu tindakan yang sangat bodoh. Kenapalah dia tidak terfikir dengan membeli 20 juta ringgit sebuah rumah secara tunai ini, LHDN akan boleh menghidu. Apabila pembelian secara tunai dengan jumlah yang besar berlaku, ia akan menyebabkan lembaga hasil dalam negeri LHDN tersedar mengenainya dan siasatan akan dibuat. Malangnya setiap pindah milik harta harus melalui LHDN untuk disemak cukai yang dikenakan bagi pemerolehan harta. LHDN semak dan perkara ini amat tak logik untuk seorang pegawai yang berkhidmat 16 bulan mempunyai duit sebanyak itu, kata beliau lagi. Selain itu, menurut sumber, wang ini dikumpulkan untuk projek Tebuk Atap 2.0. Tebuk Atap adalah istilah yang digunakan oleh Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang ketika menolak dakwaan kerajaan PN sebelum ini dibentuk melalui pintu belakang. Tebuk Atap 2 adalah projek untuk membolehkan kerajaan Madani dijatuhkan melalui undi tidak percaya di Parlimen. Mereka mensasarkan sekurang-kurangnya 10 ahli Parlimen UMNO lagi
untuk dibeli untuk membolehkan mereka ada cukup jumlah untuk membuat undi tidak percaya di parlimen. Untuk menggunakan pendekatan tebuk atap versi 1, ia sudah tidak boleh kerana pintu istana tidak akan dibuka untuk mereka lagi, kata sumber UMNO berkenan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru bercita-cita mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi atau menjadi kerajaan sekali lagi, Perikatan Nasional kena tamparan padu maut lagi. Muhyiddin kemarin dia nyatakan bahawa Perikatan Nasional sedia menjadi kerajaan menanti, yang mana ada jawapan untuk persoalan ataupun ada cara untuk mahu membaiki Malaysia. Akhirnya kena pula tamparan padu maut. Agak kesian jugalah kan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tekan butang subscribe, dan kalau Anda ada masalah gout, kencing manis dan tinggi darah, dalam video ini saya kongsikan dengan Anda satu produk yang murah, berkesan, sudah ramai yang beli, beribu-ribu orang sudah membelinya. Setakat ini ada lebih kurang 4.000 orang yang sudah membelinya dan mereka kata membantu dalam memberikan kesembuhan, khususnya kencing manis, gout dan tinggi darah. Dan mereka kata jauh murah harganya. Sempena perayaan ini ada promosi dan stoknya pula makin kurang. Cepat beli untuk persiapan sebelum raya. Sediakan payung sebelum hujan. Baiklah, ketika Muhyiddin Yassin dengan penuh keyakinan menyatakan bahawa Perikatan Nasional adalah jawapan kepada apa yang dialami oleh Malaysia, dia pula kena nasihat dan pula disekolahkan padu dengan luar biasa kena tamparan padu maut. Ini apabila seorang pemimpin daripada PKR menyatakan bahawa mereka perlu majukan dulu ekonomi SG4. Majukan dulu ekonomi SG4 atau 4 buah negeri yang dipimpin Perikatan Nasional sebelum mahu mimpi atau sebelum mimpi untuk mentadbir Putrajaya. Itu kata Nick Nazmi memberitahu Perikatan Nasional PN. Naib Presiden PKR Nick Nazmi Nick Ahmad berkata, tiada perubahan signifikan dari segi ekonomi dan pembangunan di 4 negeri itu. Waktu pelancaran dulu SG4, wah gebang-gebung. Seakan-akan SG4 itu adalah satu tindakan atau satu program ataupun satu rancangan yang boleh memajukan SG4 sampai digebang-gebungkan, kononlah dia paling hebat. Sampai ada lagi walaun kata SG4 itu adalah satu gerakan yang akan memajukan Perlis, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, di mana mereka kata akan bergabung 4 kuasa negeri Perikatan Nasional itu. Yang lucunya lagi mereka menjemput Tun Mahathir Mohamad sebagai penasihat, yang mana ramai netizen kata kenapalah mereka ambil pula Mahathir sedangkan sebelum ini Mahathir adalah musuh ketat mereka. Yang lebih teruk lagi ialah Bun Mahathir sudah terlalu tua untuk jadi penasihat mereka. Jadi apa tujuannya? Entahlah. Tapi yang lebih teruk ialah tiada perubahan signifikan dari segi ekonomi dan pembangunan di 4 negeri yang terlibat ini. Sehingga ke hari ini tiba-tiba SG4 macam mati. Tiada kabar, tiada angin, bahkan seakan-akan tiada maknanya kepada ekonomi dan pembangunan di 4 negeri itu. Sehingga netizen kata SG4 itu hanya ditubuhkan atas mulut saja supaya dapat memberikan semangat kepada Perikatan Nasional. Tapi tak tahulah, mungkin juga ada rancangannya SG4 ini, cuma masih tidak ada perubahan signifikan yang berlaku. Perikatan Nasional PN perlu menunjukkan kemampuan menguruskan ekonomi dan membangunkan 4 negeri yang ditadbir mereka untuk dijadikan contoh bahawa gabungan itu layak mentadbir Putrajaya termasuk menyelesaikan isu kos sara hidup rakyat. Naib Presiden PKR Nick Nazmi Nick Ahmad berkata ketika ini 4 negeri yang ditadbir pembangkang atau dikenali sebagai SG4 itu tidak menunjukkan sebarang perubahan signifikan dari segi ekonomi dan pembangunan. Perikatan Nasional gagal menguruskan ekonomi di SG4, yaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis untuk dijadikan model jika sekali lagi mahu menjadi pentadbir Putrajaya. SG4 Group Sdn Berhad yang kononnya akan membawa kemajuan ekonomi kepada 4 negeri pembangkang
terbukti tidak praktikal dan tidak memberi kesan signifikan kepada pembangunan negeri tersebut. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian itu juga berkata prestasi Muhyiddin ketika menjadi Perdana Menteri juga mengecewakan karena beliau juga gagal menguruskan ekonomi negara dengan baik. Beliau juga berkata sebagai pembangkang, Muhyiddin juga dan Perikatan Nasional menunjukkan prestasi yang mengecewakan karena gagal memberikan kesan yang efektif di parlimen. Ketika sesi pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat, mereka jarang mengajukan soalan yang substantif atau kritis untuk kebaikan rakyat. Kabinet bayangan yang dibentuk Perikatan Nasional juga tidak berfungsi sebagai semak dan imbang yang efektif, malah gagal menawarkan belanjawan elektif alternatif sebagai blok pembangkang untuk dinilai rakyat. Mengulas kenyataan Muhyiddin bahwa PN akan menawan Putrajaya melalui proses demokrasi, Nick Nazmi berkata ini menunjukkan pembangkang mengakui tidak berupaya menjatuhkan kerajaan karena kerjasama dalam kerajaan perpaduan kukuh dan utuh. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.